Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. So berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah yang ketujuh bagi tajuk cost relevant dan pembuatan keputusan jangka pendek 1 bahagian kedua part 2. Part 2 ni akan meliputi slide daripada slide 23 sehinggalah slide 42. Okey, antara objektif kuliah yang akan diliputi di dalam bahagian kedua kuliah 7 ini, kalau kita lihat yang pertama, menerangkan konsep asas kos relevan dan faedah, menerangkan maksud keputusan jangka pendek, menerangkan dua pendekatan analisis jumlah kos dan pembezaan, semuanya telah pun dilakukan di dalam bahagian pertama sebelum ini. Jadi untuk part 2 ni kita hanya akan fokus kepada objektif yang keempat, iaitu mengaplikasi pemahaman data relevan sama ada kos ataupun faedah di dalam pembuatan keputusan jangka pendek. Okey, keputusan jangka pendek ni pun kita dah tengok kita ada 5 keputusan jangka pendek, tetapi yang kita akan fokus untuk kuliah yang ketujuh ni hanya 2 saja, iaitu tempahan khas dan juga membeli ataupun membuat sendiri. Okay, objektif yang kelima, kita akan bincanglah over and above analisis kuantitatif yang kita buat, kita akan juga melihat kepada analisis kualitatif yang perlu kita ambil kira di dalam kedua-dua pembuatan keputusan ini. Okay. Okay, keputusan pertama yang kita akan analisis adalah keputusan menerima atau menolak tempahan khas. In English, tempahan khas ini merujuk kepada special order. So, to accept or to reject a special order. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan tempahan khas ini? So, tempahan khas, perkataan khas itu juga merujuk kepada bukan normal, bukan biasa. Jadi, contohnya mungkin kita mempunyai pelanggan sediada sebelum ni memesan sebanyak 1000 unit meja bulat. Tiba-tiba pada satu bulan tu mungkin dia call, dia kata kita perlu bekalkan tambahan lagi 200 unit meja bulat. So maknanya 200 ekstra ni adalah merupakan satu tempahan khas, maknanya di luar daripada kapasiti normal kita. Jadi kita harus memikirkanlah sama ada kita nak accept ataupun kita nak reject tempahan khas tersebut. So kita kena tengoklah apa dia data-data kos dan juga manfaat yang relevan. Ataupun kadang-kadang customer yang sama mungkin memerlukan 200 unit meja bulat tambahan tapi dengan ciri-ciri tambahan. So mungkin ada modifikasi tertentu yang perlu dilakukan terhadap meja bulat yang 200 ni. So itu pun tempahan khas juga. Ada additional cost pula involved di situ. Ataupun mungkin tempahan khas ini datang daripada bukan customer kita yang sedia ada. So maknanya potential customer, customer orang lain, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pembekal mereka. So they come to us, So datang pada kita untuk membekalkan 200 units, meja bulat, and of course mungkin mejanya sama seperti yang kita keluarkan sebelum ni, ataupun again mungkin memerlukan certain modification. So these are examples of special orders, tempahan khas. So kita kena analyse lah, should we or should we not accept this special order request from our either existing customer or potential customers. Okay, so keputusan menerima ataupun menolak tempahan khas. So ni senario kita, contoh. Okay, so kita ada sebuah agensi pelancongan telah menawarkan kepada Worldwide Airways RM150,000 untuk perjalanan pergi balik dari Hawaii ke Jepun bagi salah satu jet jumbo. So maknanya sekarang ni kita ni katakan kalaulah kita ni syarikat kita adalah Worldwide Airways lah. And then you have agensi pelancongan yang mungkin merupakan customer kita sebelum ni ataupun mungkin merupakan potential customer kita.
Ya, suddenly nak buat tempahan, ya, tempahan khas lah, ya, untuk penerbangan pergi balik, ya, dari Hawaii ke Jepun, ya, and of course using our jet jumbo. Okay. Selalunya worldwide memperolehi hasil sebanyak 250,000, ya, daripada penerbangan Hawaii ke Jepun. So maknanya a typical trip, ya, Hawaii Jepun, Jepun Hawaii would give us a revenue of 250,000. Tapi ya, agensi pelancongan ni, ya, dia nak bayar kita 150,000 je. Ya, nak terima ke tak ni, ya, murah daripada yang kita normally charge. Okay. Syarikat ketika ini tidak merancang untuk menambah apa-apa perjalanan baru. Okay. Ia mempunyai 2 buah kapal terbang yang tidak digunakan. So you have an idle capacity. Ya, ada kapasiti terbiar. Maknanya kita ada 2 jumbo jet yang ya, sitting there idle, ya. Dan ia boleh digunakan, maknanya jumbo jet itu boleh digunakan untuk memenuhi permintaan agensi pelancongan tersebut. So we don't have any other plans. It is sitting still there. So we can actually use it, ya, to fulfill this special order. Tapi again, we have to do analysis lah. Kita kena tengok, ya, data-data kos dan manfaat terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. So berikut merupakan kos, ya, data-data kos yang disediakan oleh akaunten pengurusan Worldwide Airways. Okay, so berikut adalah merupakan data-data hasil dan juga belanja-belanja, ya, yang dilibatkan untuk penerbangan tipikal, ya, di antara Hawaii dan Jepun ni. So maknanya this is your normal revenue and expenses. Okay, so hasil kita ada 2, penumpang dan kargo. So untuk penumpang, nampak, ya. So biasanya kita akan charge, ya, untuk trip ini, for passengers, kita the total charter untuk satu jumbo jet kita akan charge 250,000. And then on top of that, kita ada pula kargo. Ya, kita juga ada kargo di situ sebanyak 30,000. So total revenue kita is actually 280,000. And then of course kita ada jumlah belanja. Kita ada belanja berubah kita 90,000. Okay. And then on top of that, this is again critical. Kos tetap dialokasi ataupun allocated fixed cost. Allocated fixed cost ni adalah merupakan kos yang sebenarnya dilibatkan oleh syarikat. Contohnya mungkin datangnya daripada kos-kos pengurusan pentadbiran, ya, kos-kos sewa bangunan, ya. So you're talking about common costs. So common costs are normally allocated to each division. So contohnya dalam kes ni divisionnya adalah mengikut penerbangan. Ya, so penerbangan Hawaii ke Jepun ni mungkin there's a total of 1 million or 100 million, ya, cost common cost ni tadi, but 100,000 is being allocated to one typical trip, ya, Hawaii Jepun. Okay, jadi kita katakan bahawa 100,000 ni macam mana pun it will be a cost that will be allocated to each, ya, charter. Alright, so kita dapat jumlah cost 190,000, so 280,000 hasil minus, ya, jumlah kos 190,000, maka dapatlah untung. So it is expected that usually typical trip Hawaii Jepun akan mendatangkan untung kepada kita sebanyak 90,000. Okay. So worldwide juga dikatakan akan jimat 5,000 dalam kos tempahan dan tiket jika charter tersebut diterima. So dalam kes ni, ya, oleh kerana the customer yang datang pada kita, ya, so somehow, ya, kita dapat jimat, ya, kos tempahan, ya, order charges, ya, sebanyak 5,000. So that's a savings lah, and it's relevant, ya, sebab dia berbeza antara alternatif, ya. So maknanya alternatif to accept or to reject. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, so kita akan menganalisis, ya, data daripada charter tersebut. So andaian yang kita akan gunakan di sini adalah merupakan andaian kapasiti terbiar
Sebab remember, kita ada 2 jumbo jet yang memang sitting there idle, not doing anything. So kalau kita lihat kepada item kita, harga charter, harga khas charter 150,000. So jauh lebih rendah hasilnya berbanding dengan kepada penerbangan tipikal. Penerbangan tipikal untuk penumpang saja pun kita dah dapat 250,000. Tu tak termasuk dengan kargo lagi, Okay, and then kita ada kos berubah, So, kos berubah charter 85,000. So, mana datang 85,000 ni? Sebab kos berubah asal kita adalah 90,000. Tapi kita ada penjimatan, kos tempahan sebanyak 5,000. So, maka kita dapatlah 85,000 sahaja kos berubah. So, ada penjimatan di situ. So, akhirnya kita dapat sumbangan daripada charter sebanyak 65,000. So, nampak? Walaupun sebenarnya hasil yang kita perolehi adalah jauh lebih rendah, tetapi setelah mengambil kira kos-kos yang relevan, kos-kos yang relevan cuma 85,000 saja. Jadi kita masih mendapat sumbangan yang positif. Ingat, kos tetap yang dialokasi itu sebenarnya is a cost yang memang akan terlibat setiap tahun. So macam mana pun kos itu tetap akan wujud, tak kira apa saja yang you lakukan, sebab dia is a fixed cost and is allocated. Allocated maknanya memang telah pun diallocatekan. Jadi dia tidak berbeza antara alternatif. Jadi kalau you buat penerbangan tambahan, dia tidak akan meningkatkan kos tetap 100,000 tu, it will still remain the same. So maknanya dia tak akan jadi another 100,000, tidak. Oleh kerana kos tetap dia tidak boleh dielak dan dia kekal terlibat pada amount yang sama, especially allocated fixed cost, maka dengan itu ia tidak relevan untuk pembuatan keputusan ini. Okay. So jadi disebabkan charter tersebut akan menyumbang kepada kos tetap, maknanya it helps. So now we have an additional 65,000 contribution margin. So that will help us cover whatever remaining fixed cost untuk lain-lain penerbangan yang ada. So boleh bantu. So jadi dia akan menyumbang kepada kos tetap, dan worldwide mempunyai kapasiti terbiar pun, so there will be no additional cost involved other than variable cost ni tadi, maka syarikat perlu menerima penerbangan tersebut. Sebab bila dia menerima penerbangan tersebut, dia akan dapat penambahan sumbangan yang positif. Jadi sumbangan yang positif ni akan membantulah dia untuk menampung belanja-belanja tetap lain yang ada untuk penerbangan-penerbangan yang lain juga. So akhirnya keuntungan syarikat ini akan bertambah dengan penerimaan tempahan khas tersebut. Okay. Right. So apa yang berlaku jika worldwide tidak mempunyai kapasiti terbiar? So tadi adalah merupakan contoh di mana terdapatnya kapasiti terbiar. So jika semua jumbo jet fully book, so what will happen? So jika worldwide menerima charter tersebut, ia terpaksa membatalkan salah satu penerbangan yang ketika ini menyumbang 80,000 kepada kos tetap dan untung. Maknanya syarikat terpaksa sacrifice atau memberhentikan salah satu daripada penerbangan biasa dan penerbangan tersebut, memberikan sumbangan 80,000 kepada kos tetap dan untung. So maknanya we gonna lose this 80,000. So biasanya kalau kita nak ambil penerbangan lain, so kita akan cuba ambil yang memberikan sumbangan yang paling rendah lah. So kalau kita ambil sumbangan yang tinggi, lagi rugi. So what is this actually? So ini adalah merupakan hasil yang terpaksa kita lepaskan kerana kita nak memilih ataupun nak menerima charter tersebut. Charter Hawaii Jepun tadi. Okay. So perlukah worldwide menerima charter tersebut dalam kes di mana syarikat tidak mempunyai kapasiti terbiar, malah wujud kos peluang di sini, yakni hasil yang terpaksa dilepaskan ataupun kos melepas. Okay.
Okey, andaian kita adalah tiada kapasiti terbiar. Okay. So, contoh asal tadilah, ya, harga khas charter 150,000. Kemudian kita ada kos berubah dengan penjimatan, ya, charge tempahan 5,000. So, akhirnya kos berubah charter hanyalah 85,000 sahaja. Tapi tengok ni, ya, kita ada kos melepas, ya, ataupun kos peluang. Ya. So, di sini kita akan hilang, ya, sumbangan sebanyak 80,000 sebab kita akan guna jumbo jet, ya, yang memberikan sumbangan, ya, 80,000 ni untuk diguna bagi penerbangan, ya, Hawaii Jepun ini tadi. Okay. So therefore, nampak ni, bila ianya merupakan kos, ya, melepas, ya, ataupun hasil yang terpaksa kita lepaskan ini tadi, ini sebenarnya adalah merupakan kos tambahan yang perlu ditambah. Kos berubah sedia ada adalah 85,000. Tapi oleh kerana kita mempunyai kehilangan sumbangan sebanyak 80,000, kita perlu tambah. Ya, maka kos untuk, ya, mengendalikan charter ini, ya, dah jadi, instead of 85 dah jadi 165,000. Ni kena hati-hati. Ya. Jadi biasanya dalam keadaan di mana kita tidak mempunyai kapasiti terbiar, ya, selalunya akan wujud, ya, konsep kos melepas ni tadi. Ya, so bila wujudnya konsep kos melepas ini in this example will be added to the cost and subtracted to the revenue, from the revenue. Ya. So maknanya dia akan ditolak lah daripada hasil. So akhirnya nampak, ya, 150,000 saja kita dapat hasil, tapi jumlah belanja kita 160,000, maka akhirnya, ya, sumbangan kita adalah negatif. Ya, sumbangan daripada charter ni, ya, Hawaii Jepun ni dah jadi negatif. Okay. So bila dah negatif, of course lah we cannot accept. Ya. So worldwide tidak mempunyai kapasiti terbiar, oleh itu terpaksa menolak, ya, charter khas tersebut kerana charter ini akan memberikan sumbangan yang negatif sebanyak 15,000. So ianya langsung tidak menguntungkan. Okay, so that's how you analyse lah, ya, kes tempahan khas. Okay, so bolehlah kita merumus dengan kapasiti terbiar. Kos relevan selalunya terdiri daripada kos-kos berubah, ya, yakni kos-kos yang berbeza antara alternatif, kos-kos yang akan meningkat, ya, dengan, ya, penerimaan tempahan khas tersebut. So kalaulah kita ada kapasiti terbiar, usually kos yang relevan hanya terdiri daripada kos-kos berubah sahaja. Okay. Tapi sekiranya kita tidak mempunyai kapasiti terbiar, ya, maka kos-kos berubah tetap akan relevan, ya, sama seperti di atas ni, maksudnya kos-kos berubah, ya, adalah merupakan kos yang relevan, but on top of that, ya, kita ada kos melepas. Ya, so kos melepas menggunakan kemudahan syarikat untuk tujuan tempahan khas adalah juga relevan. So therefore, kalau tanpa kapasiti terbiar, kos yang relevan kita ada dua. Satu adalah kos berubah campur dengan kos melepas. Ya, so kedua-dua ini akan jadi kos-kos yang relevan. So yang perlu diambil kira lah, ya, so kita kena tolak daripada hasil yang kita perolehi tadi untuk mendapatkan sumbangan akhir, sama ada positif ataupun negatif. Okay. Okay, antara faktor-faktor kualitatif yang perlu diambil kira selain daripada analisis kuantitatif yang kita buat sebelum ini adalah ianya tidak mewujudkan diskriminasi harga. So kalau kita tengok contoh tadi, ya, penerbangan tipikal memberikan hasil 250,000 untuk penumpang. Untuk penumpang saja, tak termasuk kargo. Tapi kalau untuk, ya, charter, ya, yang kita terima tempahan itu tadi, ya, kita hanya akan dapat 150,000 saja. So terdapat perbezaan di situ. So bayangkan kalaulah pelanggan sedia ada kita peka, ya, ataupun sedar tentang apa yang berlaku ni, apa akan berlaku? Ya, apa akan terjadi? So of course, ya, mereka akan freak out. Ya, maknanya,
boleh pula ya, maknanya charge 150,000 saja instead of 250,000. So they will feel cheated. Ya, so ini yang dimaksudkan dengan mewujudkan ya konflik diskriminasi harga. Tapi kalaulah maknanya you boleh bagi justifikasi. Contohnya you boleh katakan, oh ini adalah merupakan harga promosi ya untuk syarikat ejen pelancongan tadi, kerana ini adalah merupakan first time ya, potential customer you. So mungkin ya syarikat-syarikat yang lain ni pun pernah juga mendapat promosi sebelum ini. Jadi if you can justify that and explain to your existing customer, then fine. Ya, maknanya boleh ya mengelak daripada berlakunya konflik diskriminasi harga. Okay. Peluang ya untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan baru. So kalaulah maknanya agensi pelancongan ini adalah merupakan bukan merupakan pelanggan sediada you, so maknanya they are actually your potential customer. So mungkin walaupun penerbangan ini charter ni hanyalah merupakan satu kata sekali saja ya, tapi kalaulah maknanya agensi pelancongan tu happy ya, puas hati dengan servis yang you tawarkan, dan mungkin ya lepas ini mereka akan jadi pelanggan tetap you. So and katakanlah agensi pelancongan ini adalah merupakan a very reputable agency, so of course you want that. After all, you know, most of the time you have idle capacity contohnya, so why not accept. Tapi kalaulah dalam kes di mana you terpaksa sacrifice pula penerbangan yang sedia ada, kena be careful. Ya, kalaulah yang you sacrifice itu adalah merupakan customer yang bagus, ya, yang ada harapan cerah untuk you tingkatkan hasil, then it's very dangerous. Tapi kalaulah maknanya yang you sacrifice tu adalah pelanggan yang memang you are not happy with, ya, so therefore you memang cari jalan je ya untuk terminate mereka in the future, then tak apa walaupun ada opportunity cost involved. Okay, so kena hati-hatilah analyse ya. Okay, peluang mendapat tempahan jangka panjang. Ya, so tadinya kita kata memperkenalkan produk. Ya, so you are able to introduce you punya services, ya, or product or whatever. But at the same time, maknanya there is a possibility that this customer will become your long-term loyal customer. So that is of course an added advantage. Ya. Okay, terdapat kapasiti terbiar macam kes tadi, sebab bilanya terdapat kapasiti terbiar then you are not losing anything. So your additional cost will only be your variable cost. Yeah, so kapasiti terbiar ni apa orang kata merupakan satu pembaziran. Yeah, pembaziran yang mungkin tak boleh diukur dengan nilai kewangan. So that's why dia jadi faktor kualitatif di situ. Yeah. And then of course perhubungan dengan kaki tangan atau buruh dari aspek beban tambahan. So ini kena be careful. So kalaulah maknanya you memang mempunyai idle capacity, then tak ada masalah. So pilot pun tak buat apa-apa. Ya, sebab the plane is just standing still. Ya, so at least you know dapat memberikan peluang pekerjaan ya kepada pilot ya yang apa underutilized. Okay. Tapi kalaulah maknanya you nak tambah pula ya penerbangan, ya, then you have to be careful. You kena tengok dari segi kapasiti ya. So kalaulah dia memberikan tekanan kepada pekerja, then maybe you should not accept. Okay. Okay, keputusan jangka pendek yang kedua ini merujuk kepada keputusan sama ada kita akan membeli ya daripada pihak luar ataupun kita akan mengeluarkan sendiri ya dalam kilang kita. Apa yang kita hendak beli ataupun buat sendiri ni ya, alternatif ini bukan merujuk kepada barang siap. Ya, sebab kalau ia merujuk kepada barang siap, seolah-olah kita telah bertukar ya daripada organisasi perkilangan kepada organisasi pembarangan pula ya. So dia tidak merujuk kepada barang siap, tapi dia merujuk kepada barang perantaraan ya, maknanya seperti komponen-komponen ya, alat-alat ya yang diperlukan untuk melengkapkan ya produk siap tersebut sebelum ianya dijual. Okey.
Okey, kita ada dua situasi ya untuk menganalisis ya keputusan membeli ataupun membuat sendiri ini. So situasi A dalam konteks kapasiti terbiar, ya, yakni kita mempunyai lebihan kapasiti lah. Okey, so ilustrasi, syarikat perkilangan bernama mengeluarkan sejenis komponen elektronik beta 1 untuk alat pencetaknya. Maknanya produk siap ya, syarikat ini ya adalah alat pencetak ya. Jadi alternatif untuk membeli ataupun membuat sendiri ni bukan merujuk kepada produk siap tersebut iaitu alat pencetak, tetapi merujuk kepada produk perantaraan ya, yakni komponen elektronik beta 1 yang diguna ya untuk melengkapkan produk siap itu tadi. Okey. Pada tahun hadapan, syarikat bercadang untuk menukar pencetaknya kepada jenis model yang baru. Ya, iaitu yang tidak lagi memerlukan komponen elektronik beta 1 ya, tersebut. Jadi bermakna syarikat bercadang untuk mengeluarkan model baru ya, pencetak. Jadi bila pencetaknya ya, produk akhirnya adalah model baru, maka komponen yang digunakan juga adalah komponen yang baru ya, komponen yang dah berubah. Maka model ya, elektronik beta 1 ni tidak akan dipakai lagi lah. Ya. Okey. Walau bagaimanapun, untuk tahun berikutnya, syarikat terpaksa mengeluarkan sejumlah 10,000 unit komponen beta 1 bagi menyokong keperluan alat pencetakan lama yang masih ada. So, maknanya, pencetak lama masih perlu dikeluarkan. So, ini mungkin ada leftovers customer order. Ya, jadi customer order yang belum lagi disempurnakan, terpaksa juga kita sempurnakan walaupun kita dalam proses transition ya, kepada model yang baru. Tapi mungkin syarikat tak nak produce all out. Ya, so maknanya dia akan produce 10,000 units, tapi komponen tersebut kalau boleh dia outsource, dia nak outsource lah. Ya, yakni komponen beta 1 itu tadi. Okay. Kos-kos yang terlibat untuk pengeluaran 10,000 unit komponen beta 1 adalah seperti berikut. So, kita diberikan ya, data-data kos dari segi jumlah dan juga dari segi kos seunit. So, kita ada sewa alatan untuk membuat komponen beta 1, 12,000 dari segi jumlah, RM1.20 dari segi kos seunit. Kemudian kita ada susut nilai alatan, 2,000 dari segi jumlah, dari segi kos unit 20 sen. Okey. Kemudian bahan langsung ya 10,000 ya dari segi jumlah. So dari segi seunit kita bahagi je lah dengan unit ni sebenarnya ya, 10,000 so kita dapat RM1. So buruh langsung pun sama, 20,000 bahagi dengan 10,000 unit, maka dapatlah RM2. So overhead berubah ya, 8,000. So bahagi dengan 10,000 dapat 80 sen, dan akhir sekali adalah overhead tetap am. So ini sama ya, overhead tetap am, overhead tetap umum ya, seperti yang penjelasan tadilah ya sebelum ini, di mana overhead tetap ini merujuk kepada overhead tetap yang dikongsi bersama. Okey, tidak ada perkaitan dengan volume. Oleh kerana itu, ianya akan diagihkanlah mengikut division-division. Okey. Dan akhir sekali kita dapatlah jumlah ya. So jumlah kos yang terlibat ya untuk menghasilkan 10,000 unit komponen beta 1 adalah 82,000. Ya, dan kita dapati bahawa setelah mengambil kira semua kos, tak kira lah kos berubah ke kos tetap ke, kita dapat RM8.20 seunit dari segi jumlah kos seunit. Okey. Okey, maklumat tambahan. Seorang pembekal telah menawarkan untuk menjual ya kepada syarikat komponen beta 1 tersebut mengikut spesifikasi pada harga RM4.75 seunit. Maknanya yang pembekal ini tawarkan ya adalah seperti ya spesifikasi yang kita produce sendiri. Tapi harga yang ditawarkan adalah RM4.75 ya. Jadi secara kasar kita nampak memang jauh lebih murah lah, tapi kita kena ingat ya, yang kita kira jumlah kos unit tadi tu mengambil kira ya kos-kos tetap juga, dan mungkin ada kos lain yang tidak relevan juga ya. So kita kena buat analisis mula lah.
Okey. Jadi persoalannya di sini, patutkah syarikat bernama membeli ya ataupun membuat sendiri komponen beta 1 tersebut? Okey, sebelum kita menganalisis, kita akan lihat terlebih dahulu maklumat-maklumat tambahan. So, pertamanya adalah terdapat kapasiti terbiar. Maksudnya di sini adalah kita mempunyai kapasiti ya, untuk mengeluarkan komponen beta 1 ni ya, tanpa menjejaskan pengeluaran ya, dan kapasiti produk untuk produk-produk yang sedia ada. Ya, maknanya tidak wujud sebarang kos melepas di sinilah. Ya, so ini penting ya untuk kita tahu. Okey. Kemudian keduanya, mesin yang kita sewakan tu sebenarnya kita boleh pulangkan bila-bila masa tanpa sebarang denda. So this is good. Maknanya kita takkan melibatkan sebarang sewa masa depan lah. Ya, so maknanya kita boleh terus pulangkan ya tanpa melibatkan sebarang kos tambahan. Okey. Sewa-sewa yang telah kita bayar pada masa lampau tu, itu adalah kos sejarah ya, so memang tidak relevan lah. Okey, sama juga dengan mesin ya yang kita beli ya, walaupun belum tamat usia gunanya, tapi kalau kita dah tak perlukan mesin tersebut kerana kita nak outsource, maka kita akan sarakan saja. Ya, dan again ya, kos mesin lama ya, susut nilai mesin lama semuanya adalah merupakan kos tenggelam. Ya, okey. Jadi ianya tidak relevan. Okey. Okey. Baru-baru ini syarikat telah membeli sejumlah bahan mentah yang cukup ya untuk menyiapkan sebanyak 4,000 komponen. So maknanya bahan mentah ya telah dibeli. So perkataan telah dibeli ni pun kita tahu ya, ini adalah merupakan kos ya sejarah ya, kos masa lalu. Okey. Dan unit yang dibeli ya 4,000 jugalah ya, cukup untuk menghasilkan 4,000 komponen beta 1. And tiada alternatif penggunaan ya, bagi bahan tersebut. Maknanya akan burn macam tu je lah kalau kita tidak mengeluarkan ya beta 1 ni ya. Jadi dari segi relevan ataupun tidak relevan, maknanya oleh kerana dia merupakan kos masa lalu ya, memang automatically ya dia adalah kos tenggelam dan tidak relevan. Okey. Overhead berubah dikenakan kepada komponen atas asas 40 sen ya, sekos berlangsung. So overhead berubah sifatnya ialah bila kita produce, kos overhead berubah ni akan terus meningkat. Ya, maknanya bila terus meningkat ni dia merujuk kepada kos masa depan. Ya, so jadi kalau kita akan keluarkan komponen beta 1 ni, maka kita akan melibatkanlah kos overhead berubah tambahan in the future. Tapi kalau kita decide kita nak outsource, kita boleh jimat. Jadi dia berbeza antara alternatif. Ya, memenuhi kedua-dua ciri, maka ianya relevan. Kos overhead tetap, ya, ini kos overhead tetap AM ya, so dikenakan kepada produk berasaskan keluasan ruang. So maknanya memang ya every year ya kita akan diallocatekan ya amount yang sama ya setiap kali. Dan kita dapati bahawa kalau kita tak menghasilkan ya komponen beta 1 ini pun, maknanya overhead tetap yang diagihkan kepada division tersebut masih tetap sama, sebab kita masih akan mengeluarkan alat pencetak ya. Jadi kos overhead tetap ni tidak akan berkurang, so sama je, tidak boleh dielak pun ya. Maka dengan itu ianya tidak relevan. Okey. So kita akan lihat ya kepada analisis ya cost relevant dari segi senarai cost relevant untuk setiap alternatif. So kalau kita tengok kat sini, kita ada dua alternatif. Satu adalah alternatif untuk membuat, okey, dan satu lagi adalah alternatif untuk membeli. Ni kena hati-hati ya. So maknanya kena kenal pasti alternatif tersebut. So dalam kes ni kita ada dua alternatif. Satu adalah membuat dan satu lagi adalah membeli. Okey. So kita ada sewa alatan ya 12,000. So kenapa sewa alatan 12,000 ni masuk? Sebab kita kata kita boleh elak ya
Maknanya kita boleh pulangkan balik ya mesin tersebut. Jadi bermakna kalau kita buat, barulah kita akan melibatkan kos sewa tambahan in the future. So it's a future cost. Tapi kalau kita beli, kita boleh elak. Kita tak perlu lagi melibatkan kos sewa. Kita boleh pulangkan saja. Jadi dia relevan sebab dia berbeza antara alternatif. Okay. Now, bahan langsung. Bahan langsung, kalau kita lihat kepada data asal, kita perlukan sebanyak 10,000 bahan langsung untuk menyiapkan 10,000 unit komponen beta 1. Kita telah pun membeli sebanyak 4,000. Yang kita beli sebanyak 4,000 tu dan tak ada penggunaan alternatifnya pula adalah merupakan kos sejarah. Oleh kerana dia kos sejarah, maka dia tidak relevan. Jadi tak boleh kita masukkan di dalam analisis. Jadi yang ada kat sini adalah 6,000. 6,000 ni merujuk kepada 6,000 unit bahan mentah. Yang RM6,000 kos bahan mentah yang perlu kita beli tambahan. Sebab 4,000 tu kita dah ada. So kita perlukan lagi tambahan 6,000. Jadi 6,000 ni saja yang relevan kerana 6,000 ni adalah merupakan kos masa depan. Dan berbeza antara alternatif. Berbeza bagaimana? Kalau kita buat, kita akan libatkan tambahan RM6,000. Tapi kalau kita decide kita nak outsource, membeli, maka kita tak perlulah membuat belian tambahan sebanyak RM6,000 untuk bahan langsung ni tadi. Okay. Right. Buruh langsung. Buruh langsung pun sifatnya kos berubah. Kos berubah berarti dia akan meningkat bila volume meningkat. So dalam kes ni, kalau kita nak menghasilkan komponen beta 1, maka volume meningkat. Jadi kos berubah untuk buruh langsung di masa hadapan pun akan meningkat. Jadi dia menepati ciri yang pertama, yakni future cost, kos masa depan, dan juga ciri yang kedua, which is berbeza antara alternatif. Jadi kos buruh langsung ni hanya akan terlibat di masa hadapan jika kita teruskan untuk membuat komponen beta 1. Tapi kalau kita decide kita nak beli saja komponen tersebut, maka kita boleh jimat kos buruh langsung tersebut. Okay. Okay, overhead berubah. Overhead berubah. Okay, overhead berubah Untuk overhead berubah, kita dapati bahawa sama juga konsepnya, kos masa depan, dan berbeza antara alternatif. So berdasarkan kepada pengiraan, katakan bahawa 40 sen untuk setiap kos buruh langsung. So kos buruh langsung kita berapa? Kos buruh langsung kita 20,000. So 20,000 darab saja dengan 40 sen, maka dapatlah 8,000 kos tambahan overhead berubah yang bakal dilibatkan jika kita meneruskan pembuatan komponen beta 1. Tapi kalaulah katakan kita decide, kita nak beli, maka kita boleh jimat. So again, dia berbeza antara alternatif. Okay, maka relevan. Dan kos belian. So kalau kita tengok kat sini, kos belian. So kos belian ni hanya terlibat untuk membeli saja. So dia berbeza antara alternatif tak? Ya. Sebab kalau kita buat, kita tak perlu melibatkan kos belian. Kalau kita beli saja. Adakah dia kos masa depan? Of course. Sebab harga yang bakal kita bayar bila kita decide hendak membeli komponen beta 1 ini tadi. Okay. Right. So jadi jumlah kos relevan kalau kita tengok kat sini, untuk membuat, kita campurkan semua ni, kita dapat 46. Untuk membeli, kita dapat 47,500. Dan kalau kita nak kira kos unit, kita akan bahagikan dengan unit komponen beta 1 yang kita nak buat ataupun kita nak belilah. Sebanyak 10,000 unit. Bahagi, kita dapat RM4.60. Yang tadinya kalau kita beli, pembekal nak charge kita RM4.75. So akhirnya kita dapati bahawa lebih murah kalau kita buat sendiri. Jadi keputusannya ialah kita akan teruskan buatan sendiri. Kita juga mempunyai kapasiti terbiar. So tak ada kos melepas. Okay, so itulah untuk analisis bagi situasi A. Okay,
faktor-faktor kualitatif yang perlu kita ambil kira, quality komponen ya, ataupun bahan yang dibeli terjamin ataupun tidak. So kalaulah katakan kita memutuskan untuk membeli daripada pembekal luar, kena hati-hati walaupun pembekal luar charge ya pada harga yang mungkin lebih murah, kena tengoklah adakah kualitinya sama seperti yang kita hasilkan sendiri. Macam dalam kes ya, komponen beta 1 tu tak ada masalah lah, sebab kita memang dah decide untuk buat sendiri sebab lebih murah ya. Tapi like I said ya, kalaulah sekalipun pembekal ya menawarkan harga yang lebih murah, kena hati-hati juga ya, kena tengok dari aspek kualiti komponen. Sebab bila kualiti komponen beta 1 terjejas, maka alat pencetak ya barang siap kita juga akan terjejas kualitinya. Kebolehpercayaan sumber pembekal ya, dari segi sumber ya, adakah dia dapat bekalkan pada kita secara konsisten? Takutnya tak konsisten, lambat sampai. Itu pun masalah besar tu ya. So kita kena tengok dari segi reliability of our supplier. Katanya of course nak charge pada kita RM4.75, tapi boleh dipercayai ke tiada berlaku peningkatan harga in the future? So kena hati-hati juga ya. So maknanya isu kestabilan harga yang dijanjikan oleh pembekal, melainkan kita dah ikat kontrak dengan pembekal, okay, so the price is fixed ya. So kalau kita ikat kontrak pun mungkin ada tempoh-tempoh tertentu saja. Okay, kalau kita produce sendiri, kita boleh kawal kos kita. Okay, perhubungan dengan kaki tangan atau buruh ya, dari aspek bebanan kerja. So ni pun kena hati-hati. So maknanya kalaulah dalam kes di mana kita tidak mempunyai kapasiti terbiar, so mungkin kita terpaksa mengeluarkan ya komponen beta 1 ni pada waktu malam contohnya ya, dan itu mungkin akan membebankan pekerja walaupun kita akan bayar ya overtime ya, premium. So kena tengoklah ya hubungan kita dengan pekerja mampu ataupun tidak ya. Kalaulah maknanya di siang hari tu dah bertungkus lumus, tiba-tiba malamnya kena kerja lagi, so mungkin juga ya akan menjejaskan kualiti kerja. Kalau kualiti kerja bukan saja kualiti kerja malam tu, tapi mungkin juga keesokannya. Okay. Dan faktor yang terakhir, pengalaman ya dan peluang membangunkan produk dari segi teknologi. Okay. So satunya kita katakan bahawa kalau kita produce sendiri produk siap kita dan kita juga produce sendiri komponennya, maka teknologi itu adalah within the firm. Ya, kita tak payah expose. So ini pun hati-hati juga ya dari segi trade secret. So takutnya kita terpaksa ya disclose kita punya secret of producing komponen tersebut. Dan cara-cara kita produce dan sebagainya. So mungkin kita nak keep it within ourselves. Lepas tu satunya bila kita nak upgrade ya produk siap kita lebih mudah ya, sebab kita sendiri ya yang mengeluarkan komponen-komponennya. Tapi kalau kita outsource susah. Bila kita nak upgrade produk akhir kita, kita kena liaise balik dengan supplier. Supplier mampu tak, ada tak teknologi yang sama seperti kita? Itu kena lihat ya. So ni semua antara perkara-perkara lah ya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya, walaupun mungkin harga yang ditawarkan oleh pembekal tu lebih murah ya, tapi faktor-faktor kualitatif ni lebih ya penting untuk kita fikirkan bersama lah ya dengan faktor kuantitatif tadi. Okey. Okey, kita akan lihat kepada situasi B pula. Okey. So dalam situasi B ni firma lain. Okay, so kita ada kapasiti terbiar juga, tapi contohnya berbeza. Kan? Kos pengeluaran sejenis komponen bagi syarikat ABC seperti berikut. So again kita diberikan data kos dari segi jumlah ya, dan juga dari segi kos seunit. So kita ada bahan langsung 20,000. Alright. So kos seunit RM1. So kalau kita tengok sini kita tahulah jumlah unitnya berapa. So jumlah unitnya ialah 20,000 unit juga ya, sebab RM20,000 bahagi dengan 20,000 unit lah, maka kita akan dapat RM1 ya. So buruh langsung 80,000. So bahagi dengan 20,000 unit kita dapat RM4.
Okey, dan overhead perkilangan berubah 40,000 unit bagi dengan 20,000 unit, maka dapat RM2 seunit. Dan overhead tetap. Overhead tetap ni apa katanya? Okey, overhead tetap, kos tetap, ya, termasuk gaji penyelia, ya, pengeluaran komponen 20,000. So maknanya dalam overhead perkilangan tetap ni ada gaji penyelia pengeluaran, ya, gaji penyelia pengeluaran untuk komponen inilah, ya, sebanyak 20,000. Okey, so kenapa maklumat ini diberikan? So kita tengok nanti. Okey, so jumlah kos akhirnya kita dapat, ya, 220,000 bahagi dengan 20,000 unit, maka dapatlah RM11, ya, seunit. Okey. Komponen jenis yang sama ditawarkan oleh pembekal pada harga RM10. Ya, secara kasar kita nampak lebih murah lah. Tapi ingat, ya, dalam ini ada kos-kos tetap. So kena tengok juga ada kos-kos tetap yang mungkin boleh dielak. So berlaku penjimatan lagi kat situ. Okay. So patutkah syarikat ABC membeli daripada luar komponen ini, ya, ataupun membuat sendiri? So analisisnya, sama juga, kita ada dua alternatif. Pertama, membuat, dan kedua, membeli. Ya, so ni again hati-hati, ya. Apa dia item-item yang akan dimasukkan dalam membuat dan apa item-item yang akan dimasukkan dalam membeli. So kita ada dari segi jumlah, dari segi seunit, ya. Kadang-kadang tak perlu pun nak buat seunit ni, tapi boleh je, ya, kita buat dari segi jumlah dan juga kita bahagikan, ya, setiap satu untuk seunit. Okey. Bahan langsung, so kita ada 20,000. Ya. So bahan langsung ni relevan lah. Kenapa relevan? Ya, sebab dia sifatnya kos berubah. Kos berubah dia akan dilibatkan di masa hadapan bila mana volume pengeluaran meningkat. So kalau kita buat sendiri volume pengeluaran meningkat, ya, maka kos berubah, ya, masa depan akan meningkat. So buruh langsung pun sama juga kos berubah. Ya, so akan meningkat juga. Okay, so overhead kilang pun sama, akan meningkat juga. Semua ni kos berubah. Tapi kalau overhead tetap, ya, overhead tetap kena hati-hati sebab kita kena pasti. Kalau overhead tetap umum, overhead tetap umum ni memang automatically dia tidak relevan, ya, sebab dia tetap, dia akan tetap akan dilibatkan pada amount yang sama, tak kira sama ada kita buat ataupun kita beli. Tapi dalam kes ni tadi kita katakan ada gaji penyelia, ya. Gaji penyelia sebanyak 20,000. So apa keistimewaannya gaji penyelia ni? Sebab gaji penyelia jumlah kos adalah 20,000, ya. 80,000, ya, jumlah kos tetap. Ya, tapi gaji penyelia adalah 20,000. Jadi 60,000 ni sama ada kita buat ke, kita beli ke, dia tetap akan terlibat. Oleh kerana dia tidak berbeza antara alternatif membuat dan membeli, maka 60,000 ini tidak relevan. Tapi 20,000 ni, 20,000 ni adalah gaji penyelia komponen tersebut. Ya. Jadi kalaulah kita membuat, kita kena bayarlah, ya, gaji penyelia sebanyak 20,000. Tetapi kalau kita membeli, ya, gaji penyelia ni boleh dielak sebab kita tak perlu lagi dah penyelia sebab tak ada produk. Sama juga bahan langsung pun tak perlu juga kalau kita dah beli. Ya, buruh langsung pun dah tak perlu juga kalau kita dah beli. So ini semua adalah merupakan kos-kos yang boleh kita elak sekiranya kita membeli, ya, daripada pembekal luar. Ya. So akhirnya kita akan jumlahkan, ya, kos-kos relevan kita. So kita dapatlah, ya, kos relevan untuk membuat sebanyak 160,000 bahagikan dengan jumlah unit kita, ya, 20,000. So kita dapat RM8 seunit. Ya, manakala untuk membeli kosnya, ya, adalah merupakan RM10 tadi. Jadi jumlah kos RM10 darab dengan 20,000, maka dapatlah jumlah kos belian, ya, sebanyak 200,000. So kita akan bandingkan keduanya, ya, RM8 dengan RM10 ataupun bandingkan 160,000 dengan 200,000. So terdapat penjimatan, ya, sebanyak 40,000 jika kita membuat. So keputusan akhirnya ialah kita akan buat sendirilah, ya, instead of membeli daripada pembekal luar. Alright. Okay.
Masih ya situasi B tadi, tetapi ada maklumat tambahan iaitu alternatif penggunaan kapasiti terbiar. Sebab sebelum ni kapasiti tu memang kita ada kapasiti terbiar tapi tidak ada alternatif penggunaan. Okey, so maklumat tambahan ada alternatif penggunaan iaitu jika kapasiti terbiar boleh digunakan satu untuk ya kita sewakan. Maknanya ruang yang terbiar tu kita sewakan pada jumlah 35,000. So berarti kita akan mendapat hasil sewa ruang. Ya. Okay. Ataupun kita boleh guna ya ruang tersebut untuk mengeluarkan produk baru, di mana produk baru ini akan memberikan sumbangan sebanyak RM55,000. Ya, so maknanya samalah. Ini juga adalah merupakan 35,000 ni adalah merupakan hasil ya tambahan jika kita sewakan, ataupun kita boleh guna ya untuk menghasilkan produk baru yang akan memberikan hasil tambahan juga ya sebanyak 55,000 di masa hadapan. Okey, dan ingat ya, ruang-ruang ini kita boleh sewakan ataupun kita boleh gunakan untuk menghasilkan produk baru ya sekiranya kita memutuskan untuk membeli daripada luar. Sebab kalau kita memutuskan untuk mengeluarkan sendiri komponen tersebut, maka kita tidak ada ya kapasiti terbiar. Sebab kita dah guna ya untuk produce ya komponen berkenaan. So kapasiti terbiar ini akan wujud jika kita putuskan untuk membeli daripada pembekal luar. Okay. So dari segi analisisnya, kalau kita tengok kat sini, kita dah ada beberapa alternatif ni. Alright. Alternatif 1 kita membuat, alternatif 2 beli ya dan kapasiti terbiar. So maknanya bila kita beli, kapasiti terbiar tu akan wujud tapi kita tak ada buat apa-apa. So ni alternatif kedua. Alternatif 3 kita beli, kapasiti ruang terbiar tu kita akan sewakan. Ya, so beli dan sewa. Yang keempat, kita beli maka wujud ya kapasiti terbiar dan kita decide untuk guna ya bagi pengeluaran produk alternatif ya, produk baru. So beli dan keluar produk baru. So kita ada 4 alternatif di situlah. Okey. So hasil sewa. Hasil sewa kalau kita buat sendiri tak adalah ruang terbiar tu, maka tak ada hasil sewa. Alternatif kedua, kita ada ya sebab kita beli. Maka kita ada ruang terbiar tapi kita decide kita tak buat apa-apa untuk alternatif penggunaan kapasiti terbiar. So hasil sewa kosong. Okay, alternatif 3 kita beli dan kita sewakan. So kita dapatlah 35,000. Tapi alternatif keempat tak dapatlah hasil sewa ni sebab kita decide kita tak nak sewakan tapi kita nak guna. So untuk yang item yang kedua ni, sumbangan daripada produk baru. Sumbangan daripada produk baru hanya wujud dalam alternatif keempat. Ya, maknanya kita akan dapat hasil tambahan lah sebanyak 55,000. Ya, so kalau kita guna ya ruang kapasiti terbiar tadi untuk menghasilkan produk baru. Okey, yang ini perolehan komponen ya yang asal tadi. Okey, so kita dapati bahawa kalau kita membuat kos untuk membuat komponen tersebut adalah 160,000. Ya. Tapi kalau kita beli ya kosnya adalah 200,000. So ni pun samalah kalau kita beli, ni kos membeli komponen ya. Ni kos membuat, ni kos membeli komponen, kos membeli komponen, kos membeli komponen, semua samalah 200,000. But then kesan akhir net effect kita, so kalau kita lihat kepada ya kesan akhir, alright, kos relevan bersih kita 160,000. Itu sajalah untuk membuat. Untuk beli dan kapasiti terbiar 200. Tapi kalau untuk beli dan sewa, instead of 200, kita akan guna ya hasil sewa 35 ni untuk mengurangkan ya kos membeli kita. So jadi 165. So sama juga dengan alternatif keempat, kita dapat 55,000 boleh kita gunakan untuk mengurangkan ya kos belian komponen tadilah. So jadi kesan bersihnya adalah 145. So akhir sekali kita akan tengoklah mana kos ya yang paling rendah. Okay, so kos yang paling rendah adalah merupakan alternatif yang keempat. So itulah
Ya, decision kita. So decision kita akan membeli daripada pembekal luar. Kemudian ruang kapasiti yang terbiar tu kita akan guna ya untuk menghasilkan produk baru yang memberikan sumbangan sebanyak 55,000 ya, kerana ia menghasilkan kos relevan bersih ya yang paling rendah. Okey. Okey, so dengan itu tamat sudah bahagian kedua untuk kuliah ke-7 kita. Ya, tapi topik ya keputusan jangka pendek ya menggunakan data-data relevan ini akan diteruskan ya lagi dalam kuliah yang ke-8 ya untuk melihat 3 lagi ya contoh keputusan-keputusan jangka pendek. Okey. Sekian, terima kasih.